Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam TV Sentap Minda. Tak. Saya Megat. Dan saya Haris. Okay, apa tajuk kita hari ni ya? Tajuk kita hari ini adalah What's in it for me. Dan short form dia WII FM. We FM. Apa yang kita nak tahu tentang What's in it for me? So, apa tunggu lagi? Malas nak cakap dah. Jom kita kita bersama dengan Bro Hanis. Ya, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi dalam video berkaitan dengan pembentangan berimpak tinggi ataupun high impact presentation. Topik kali ini saya nak bercerita tentang WIFM. WIIFM. Pernah dengar tak term ni? Baik. Apa maksud WIFM ni? Maksudnya adalah What's in it for me? Maksudnya, dalam mana-mana pembentangan, audience ni, dia dah ada satu benda dalam kepala dia, iaitu dia nak tahu apa benefit dia akan dapat dengan dengar talk kita ataupun dengar pembentangan kita. So, what's in it for them? Diorang nak tahu apa? So, dalam minda diorang adalah ni, diorang akan tune in kepada WIFM. Dalam kepala diorang, dia akan tengok presentation kita dan dia nak tahu, okay, apa yang dia boleh dapat benefit from our presentation. Jadi untuk topik kali ini saya nak menceritakan tentang bagaimana kita nak memahami audiens kita dengan kita tune in dengan channel yang sama dengan mereka, iaitu kita boleh faham apa kehendak mereka. Kita nak di akhir pembentangan kita ni, audiens akan berkata macam, wow, hebatnya pembentang ni ataupun hebatnya presenter ni, dia boleh faham kita dan apa yang aku nak tahu dia boleh sampaikan dengan baik. Itu kita nak. Jadi ada beberapa cara kita boleh buat. Secara asasnya saya terangkan 3 cara untuk kita faham audiens kita dengan lebih mendalam. Pertama sekali, apa kita boleh buat adalah kita jalankan interview ringkas terhadap audiens kita. Baik, interview ni ada banyak cara. Cara yang pertama, apa kita boleh buat, kita boleh tanya pihak penganjur tentang latar belakang kita punya audiens. Siapa mereka, secara asasnya apa tahap pengetahuan ataupun tahap kemahiran mereka. So, itu interview dengan pihak penganjur secara ringkas yang pertama. Yang kedua, interview boleh dijalankan secara tak langsung juga dalam bentuk email ataupun survey ringkas kepada bakal peserta kita. Sebagai contoh, katakanlah audiens datang. Sementara kita tunggu audiens datang ataupun peserta program kita datang seorang demi seorang. Sementara tu kita boleh jalankan interview ringkas, sama ada kita tanya dia face to face ataupun kita sediakan satu borang khas secara online ataupun offline untuk tanyakan tentang apa yang mereka ingin belajar dalam program ni ataupun dalam kita punya pembentangan. So itu yang kedua berkaitan dengan interview. Baik. Interview yang pertama tadi, okay, ni interview. Yang kedua adalah question. Asas dalam pembentangan ni, kalau kita rajin bertanya soalan, lebih banyak maklumat kita boleh tahu. So, tanyakan soalan-soalan yang sesuai kepada audiens kita tentang topik yang kita sampaikan. Sebagai contoh, kita kata, tuan-tuan pernah dengar tentang perkara ni? So, sekiranya mereka jawab tidak, sebagai contoh, maka kita boleh assume, kita boleh jangkakan yang mereka tidak tahu tentang perkara ini dan ini adalah satu benda yang baru bagi mereka. Satu. Yang kedua, tanya juga soalan-soalan, contohnya, tuan-tuan pernah tak jumpa perkara ni? Tuan-tuan pernah tak terfikir tentang perkara ni? Pernah tak tuan-tuan rasa macam nak belajar tentang perkara ni? Sekiranya jawapan mereka ya, maka kita sikit sebanyak sedang memahami apa yang audiens kita nak. Kita faham kehendak dia. Baik. Yang ketiga adalah macam mana cara kita nak tahu tentang kita punya audiens ni adalah dengan kita buatkan beberapa aktiviti-aktiviti ringkas dan daripada aktiviti itu kita membuat satu penilaian. So, yang terakhir adalah kalau kita nak tahu apa audiens kita nak adalah kita buat aktiviti. Baik, aktiviti apa kita buat dalam pembentangan kita ni, kadang-kadang ada aktiviti-aktiviti yang kita susun. Daripada situ kita boleh nilai tahap pengetahuan dan tahap kemahiran dia. Sebagai contoh, katakanlah saya nak tahu tahap kemahiran matematik contohnya ataupun tahap pengiraan dalam saya punya audiens. Maka saya buat satu quiz, soalan ringkas dalam bentuk permainan. Maka kita dari situ saya boleh nampak, saya minta jawapan dan daripada aktiviti saya buat tu saya boleh tahu, oh, ini tahap kefahaman dia tentang perkara ini tahap kemahiran dia tentang perkara tersebut. So daripada situ kita boleh menilai. Dan secara tak langsung kita boleh nampak yang okey, audiens kita tahap kemahiran dia tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap kemahiran dia pun tahap 1, tahap 2, tahap 3. So dengan cara tu kita boleh sampaikan satu benda yang menarik minat mereka. Dan paling penting, bila kita nak tahu apa yang benefit kepada audiens kita ni adalah daripada ketiga-tiga cara ni, tiga-tiga kaedah ni juga,
kita boleh juga tanya directly secara ringkas tentang apa yang tuan-tuan dan puan nak belajar dalam program saya. So kita kumpulkan itu pada awal sesi kita masa opening. Kemudian kita simpan senarai itu. Sepanjang pembentangan kita, kita pastikan kita fulfill apa yang mereka tanya tu atau apa yang mereka berikan jawapan tu. Dan akhir sekali kita recap, masa closing kita recap tentang apa yang kita dah cover dalam pembentangan kita. Supaya kita nampak yang kita meraihkan soalan-soalan daripada audience. Dalam masa sama kita menyampaikan topik-topik yang audience kita sendiri nak. Betul, memang akan ada audience yang dia pun tak tahu apa dia nak. Sebagai contoh, kalau saya buat sesi kelas training berkaitan dengan kursus bahasa Inggeris, saya akan tanya, okay, apa yang tuan-tuan nak belajar tentang bahasa Inggeris secara spesifik? Ada yang kata want to improve English, want to be good at English. So, kadang-kadang jawapan mereka ni terlalu umum. Apa saya buat, saya akan narrow down. Contoh, oh, tuan nak improve in English. Dari segi aspek apa tu? So, ada yang cakap tata bahasa ke, percakapan ke, penulisan ke. So, saya akan membantu mereka untuk narrow down. Saya akan bantu mereka untuk narrow down apa yang mereka nak. So, dengan cara tu, memudahkan kita untuk faham, lebih faham tentang audience. Audience ni kalau kita boleh cater apa dia nak, dia sangat-sangat suka. So, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Yes, Yeah. sekarang dah tahu dah apa yang dimasukkan dengan what's in it for me. So korang kena ada 3 tadi tu. Yang pertama adalah interview. Yang kedua adalah question. Kena tanya soalan. Yang ketiga adalah activity. So supaya audience enjoy and dapat manfaat daripada apa yang kita bentangkan. Supaya penting benda ni. yes, supaya audience wow dengan kita. Dengan kita. Ya, betul. Yes. Okay, Lagi apa, Haris? Itu saja untuk kita kali ni. So kalau korang suka dengan konten kami, boleh tekan like, share dan subscribe channel YouTube kami dan hit the bell. Don't forget it. Kalau korang ada macam penambahbaikan ataupun idea yang baru, boleh drop your comment below dan kami akan tengok. Yes, itu saja daripada kami. Fikir sejenak. Transformasi mendadak.